Kementerian Pendidikan memberi tumpuan kepada pembekasaan pentaksiran berasaskan sekolah PBS melibatkan 4 komponen utama, iaitu pentaksiran bilik darjah PBD, pentaksiran aktiviti jasmani sukan co-curriculum PAJSK, pentaksiran psikometrik PBSI dan pentaksiran pusat. Pentaksiran bilik darjah merupakan satu komponen utama dalam pentaksiran berasaskan sekolah. Merupakan satu pendekatan pentaksiran yang dilaksanakan secara berterusan dalam sesi pengajaran dan juga pembelajaran dengan tujuan untuk mendapatkan maklumat mengenai perkembangan, kemajuan, kebolehan serta tahap penguasaan murid terhadap matlamat kurikulum yang telah ditetapkan. Pentaksiran bilik darjah memainkan peranan penting dalam memberikan gambaran yang jelas terhadap penguasaan murid terhadap standard pembelajaran yang digariskan dalam kurikulum. Melalui proses ini, guru dapat mengumpul maklumat secara sistematik, melakukan analisis serta refleksi yang berterusan bagi memantau kemajuan murid dalam pembelajaran. Pentaksiran bilik darjah juga telah menunjukkan keberkesanannya dalam memantau perkembangan dan juga pencapaian murid secara berterusan serta memberikan asas kukuh bagi kecemerlangan akademik walaupun tanpa peperiksaan pusat sebelum ini seperti UPSR dan juga PD3. Kejayaan kohort murid yang menduduki sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2022, tahun 2023, tahun 2024 yang merupakan kohort murid selepas peperiksaan PD3 dibatalkan dan dimansuhkan membuktikan keberkesanan sistem pentaksiran berasaskan sekolah yang sedang dilaksanakan. Grade purata kebangsaan menunjukkan peningkatan berterusan daripada 4.74 pada tahun 2022 kepada 4.60 pada tahun 2023 dan seterusnya 4.49 pada tahun 2024, manakala peratus calon yang layak memperolehi sijil meningkat daripada 91.6% tahun 2022, 93.5% tahun 2023 dan 94.0% 2024. Dalam memastikan keseimbangan antara akademik dan pembangunan sosial, PAJSK dan PBSI turut memainkan peranan yang penting dalam pentaksiran berasaskan sekolah. Melalui mekanisme ini, aspek efektif dan psikomotor murid dinilai melalui penyertaan dalam aktiviti sukan, co-curriculum dan nilai murni, minat dan juga kecenderungan murid masing-masing. Data bagi sesi persekolahan 2024-2025 menunjukkan bahawa penyertaan murid dalam aktiviti co-curriculum meningkat kepada 99.81% berbanding dengan 84.45% pada sesi 2023 dan 2024. Untuk maklumat ahli yang berhormat, mulai tahun ini, KPM akan melaksanakan matriks pembelajaran bagi murid tahun 4 dan tingkatan 3. Tingkatan 3 adalah pada tahun hadapan. Pelaksanaan pentaksiran ini adalah untuk melihat tahap sebenar penguasaan murid dalam kemahiran teras pembelajaran. Matriks pembelajaran ini bertujuan membantu sekolah dan guru memahami keperluan murid dengan lebih tepat supaya sokongan dapat diberikan lebih awal dan juga bersasar. Matriks pembelajaran tahun 4 akan menilai pencapaian murid dalam aspek literasi, numerasi, kemahiran asas saintifik. Pentaksiran ini membolehkan data digunakan untuk merangka program intervensi semasa murid berada di tahun 5 dan tahun 6, sekaligus membantu mereka membuat persediaan bagi transisi ke sekolah rendah ke sekolah menengah selain bagi persediaan menghadapi pentaksiran peringkat antarabangsa. Sekian, terima kasih Tan Sri Speaker. Baik, saya jemput Bandar Tun Razak. Terima kasih Tan Sri Speaker. Terima kasih kepada Menteri yang telah menjawab. Saya kata tahniah kerana telah menunjukkan peningkatan dan sukses dalam apa yang telah dirancangkan. Tetapi dalam pelaksanaannya kita nak tengok apakah bagaimana penerimaan ibu bapa. Sebab kadang-kadang dah ketukar sistem-sistem ni, penerimaan ni penting. Dan juga bagaimana kita nak terjemahkan, mungkin ada blueprint, mungkin ada sistem yang baru, namun penterjemahan dalam pelaksanaannya. Dan kita nak tahu bahawa penciciran yang berlaku, walaupun yang mana yang dah sukses tu alhamdulillah bagus, tetapi yang tercicir itu bagaimana kita nak tumpukan supaya mereka terus diangkat. Terima kasih.
Silakan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Bandar Dun Razak. Terima kasih Tan Sri Speaker. Berkenaan dengan isu pelaksanaan program ataupun pendekatan baharu pihak KPM dalam mengangkat prestasi pendidikan kita, apabila kita berhujah atau berbicara berkenaan dengan keciciran yang berlaku. Keciciran kita ada beberapa segmen. Nombor satu mungkin adalah dari segi sama ada anak-anak kita dapat mengikuti pembelajaran dan PTP yang dilaksanakan. Dan dalam perkara ini seperti yang saya sebut tadi, tujuan utama bagi matriks pembelajaran tahun 4 yang bakal dilaksanakan pada bulan Oktober tahun ini adalah untuk membolehkan pihak KPM mengesan dengan lebih awal kelemahan dan juga pencapaian anak-anak kita di tahun 4 supaya segala intervensi dan juga langkah-langkah kita boleh selesaikan ataupun kita boleh ambil pada apabila mereka berada di tahun 5 dan juga tahun 6. Dan sememangnya sebelum pelaksanaan matriks pembelajaran tingkatan 3 ini juga dalam isu berkenaan dengan intervensi, apabila anak-anak kita masuk ke tahun 1, setiap tahun kita ada melaksanakan program intervensi untuk anak-anak kita yang kurang berkemampuan, yang menunjukkan sedikit kelemahan dari segi untuk mengikuti pembelajaran yang dilaksanakan. Dan program-program sebegini akan terus dilaksanakan bagi memastikan anak-anak kita tidak akan tercicil dari segi prestasi ataupun performance dengan izin pembelajaran masing-masing. Dan pihak KPM sentiasa juga menyediakan peluang yang sama kepada anak-anak kita biarpun di bandar ataupun di luar bandar ataupun di kawasan pedalaman untuk memastikan isu keciciran itu dapat kita tangani. Tahun lepas kita telah pun meluluskan rang undang-undang bagi mewajibkan pembelajaran persekolahan ke tingkatan 5 ataupun tempoh persekolahan sepanjang 11 tahun. Dan kita berharap dengan usaha-usaha sebegini dari segi pemantapan dan pengetatan dari segi perundangan dan pada masa yang sama secara praktikal seperti yang dimaksudkan oleh Yang Berhormat Bandar Tun Razak tadi, kita juga ada program-program seperti Sekolah K9 dan K11 yang sedang hangat diperluaskan oleh KPM. Kita yakin bahawa kita sedang dalam landasan yang betul dalam menangani isu keciciran anak-anak kita di sekolah. Terima kasih Tan Sri Speaker.